Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan di rumah kerana terus bersama Sembang Anak Madani untuk episod kedua. Alhamdulillah, untuk season pertama ni kita dah pergi kepada episod kedua di mana kita akan bawakan seorang panel untuk membincangkan tajuk yang sangat berat malam ni. Tapi sebelum itu, kepada rakan-rakan di rumah, jangan lupa subscribe dan share juga video-video kita di bawah platform Suara Anak Madani, di mana kita ada beberapa produk di bawah platform Suara Madani ini, seperti salah satunya platform produk kita hari ini iaitu Sembang Anak Madani. Kita juga ada Lensa Madani dan juga podcast Suara Anak Madani. So harap dapat subscribe dan terus share bersama kawan-kawan produk-produk yang kita, wacana-wacana yang kita bawakan di bawah Suara Anak Madani. So untuk malam ni rakan-rakan semua, kita akan bawa sebuah tajuk yang agak berat, iaitu aktivisme mahasiswa dalam kerajaan Madani. So banyak orang duk bercakap sekarang ni mahasiswa lesu dan sebagainya, benar atau tidak? Kita akan bincangkan bersama dengan panel kita pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Syamil Lutfi bin Samsul Bahrin, iaitu mantan Presiden Mahasiswa Keadilan Malaysia. Sihat Syamil? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Doktor. Alhamdulillah. Tengok sihat betul. Kita sihat fizikal dan mental. Saya difahamkan esok pun ada aktiviti Betul. Saya ada join competition untuk fitness lah. Ni first debut saya kat dalam fitness competition. Sebelum ni busy dengan belajar. Jadi tak sempat nak join benda-benda macam ni. So dah habis ni, sambil-sambil bekerja, kita cubalah mana yang kita rasa okey. Yalah, selepas habis belajar, dah habis buat aktivisme, sebelum buat aktivisme lagi dalam peringkat seterusnya. Mungkin boleh cerita sikit pada rakan-rakan kita, apa dia Mahasiswa Keadilan Malaysia ni, MKM ni? Okey, Mahasiswa Keadilan Malaysia ni sebenarnya sayap kepada Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Sayap juga kepada parti, sayap pemuda parti. Maksudnya MKM di bawah AMK secara teknikal dia. Ditubuhkan untuk memastikan suara-suara mahasiswa, partisan, non-partisan, dari sejak hampir lebih 10 tahun yang lepas ditubuhkan. MKM ni dah berumur 10 tahun ya? Yes, lebih 10 tahun dah. Kita banyak gunakan platform ini untuk bawa lah suara mahasiswa, bukan sekadar di media, tapi kita memang ada sampaikan secara terus. Memang ini tradisi dari dulu lagi kepada pemimpin-pemimpin parti kita, dan khususnya kepada ahli-ahli parlimen dalam kalangan parti kita, sebab kita boleh sampaikan suara mahasiswa ni melalui MP-MP kita ke parlimen. Okey. Syamil pernah menajui MKM satu term. Apa kerjaan terbesar MKM semasa Syamil menajui MKM ni? Okey, saya sebenarnya menerajui MKM ni 2 term. Dua term. Pada asalnya saya mula dengan aktivisme yang melibatkan kemiskinan pelajar, mahasiswa. Okey, saya sangat terkesan dengan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang miskin ini, kerana saya pun datang daripada kategori keluarga yang sama. Jadi saya faham apa keperluan mereka. Jadi apa yang saya telah lakukan, one of them waktu saya menerajui mahasiswa adalah menyediakan rumah-rumah sewa dengan kadar harga yang paling berpatutan kepada mahasiswa. Kita kolaborasi dengan YB-YB sekitar. Waktu itu kita masih pembangkang, waktu saya jadi peneraju mahasiswa keadilan. Tapi kita berjaya laksanakan dengan bantuan pemimpin-pemimpin kita yang cakna kepada mahasiswaan. Alhamdulillah, saya rasa banggalah. Sebab kalau kita tengok kan, kebanyakan gerakan-gerakan lain mungkin lebih banyak bersuara. Tapi MKM ni bawah teraju saudara Syamil sebelum ni bukan hanya berteori, tapi kita boleh cakap pasal isu mahasiswa mahasiswa masalah tempat tinggal, kos dan sebagainya, datang dengan solusi. Betul. Alhamdulillah, so kita harap MKM terus maju lepas ni di bawah teraju presiden yang baru. Baik. Betul.
Kita pergi pada soalan hari ini, Saudara Syamil. AUKU ni dia suam. 2018 dia suam kejap, 2019, tapi baru-baru ni 2022, 23, 2024 ni dia dah kembali panas balik AUKU ni. Orang dah mula bincang balik. Kalau kita tengok AUKU ni dah 6 kali dapat pindaan sejak tahun 1971. Dia dipenakan lepas sampai 13 Mei 71 ada AUKU dan 6 kali dipinda. Kalau kita tengokkan semangat AUKU ni pada asalnya adalah untuk nak menghalang orang kata apa nasihat-nasihat subversif daripada berkeliaran dalam IPT lah. Dan kemudian kita tengok Menteri Pendidikan pada masa tu 1971 tu Tun Abdul Razak sini bagi jaminan bahawa AUKU ni tak akan menghalang aktivisme mahasiswa. Itu jaminan dia. Tapi kita tengok sampai tahun 99 dan seterusnya mahasiswa tak tu dia makin teruk, dia makin mengekang dan jadi belenggu dan sebagainya. So jaminan tu tinggal jaminan. So sekarang ni kerajaan madani. Betul. Di bawah mantan orang kata apa Pengetua Pengajian Tinggi KPT sebelumnya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dia bagi jaminan ruang kebebasan diberikan kepada mahasiswa khususnya berkaitan hal politik kepartian. Okey, maksudnya AUKU dah digubah 2019, dah tak ada dah Seksyen 15. Sekarang ni nak masuk politik ke, nak jadi calon ke, semua boleh. Dan ada jaminan daripada Menteri KPT sebelum ni. Persoalannya, ini dah macam nak jadi balik tahun 1971. Di mana menteri bagi jaminan, pada masa tu akta pun tidak mengekang dan sebagainya. So soalan saya kepada saudara Syamil, perlukah kita percaya dengan kerajaan madani ni dan membiarkan AUKU yang ada ni berterusan? Maksudnya kita okey, gua percaya bro, you terus je dengan AUKU ni, ataupun AUKU ni kita hapuskan dan kita buat satu akta baru yang tak ada kena-mengena dengan sejarah AUKU. Something new. Okey, your opinion. Okey. Kita nak bercerita tentang aktivisme mahasiswa yang terkait dekat dengan AUKU ini. Saya nak ambil contoh bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kini, yang menggerakkan aktivisme dan membuka mata pemimpin-pemimpin negara ketika itu yang beliau jalankan aktivisme untuk memikirkan satu undang-undang yang sebenarnya untuk mengekang pelajar daripada bergerak aktif dalam politik misalnya. Okey. Jadi niat Tun Razak ketika itu untuk membuat AUKU ini kita fikirkan kita suzon lah, murni kononnya. Tapi sedangkan kita tahu apa hakikat dia itu bagaimana sebenarnya. Kan kita dapat lihat kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa untuk bergiat aktif khusus dalam politik, kan, daripada sebelum ini. Banyak yang terganggu, kan. Jadi salah satu contoh yang kita dapat lihat kesan AUKU yang memberi tamparan hebat bukan sekadar kepada individu tersebut, malah kepada negara, iaitu saudara Adam Adli, Ketua AMK dan Timbalan KBS sekarang. Beliau merupakan satu tamparan yang hebat daripada kegagalan AUKU ini sendiri, walaupun konon-kononnya nak membela nasib mahasiswa. Okey. Jadi niat asal untuk AUKU itu kita fahami adalah tulus untuk mentadbir dan sebagainya. Namun kita faham sesebuah undang-undang itu boleh tafsirkan secara baik dan boleh digubal juga selepasnya, boleh diperketatkan dan sebagainya. Boleh juga disalahgunakan oleh penguasa kerana undang-undang ini datang daripada penguasa. Itu secara teori dia. Okey. Jadi kita faham yang mereka cakap AUKU ini penting untuk mentadbir dan sebagainya. But in the same time, apa yang berlaku selama ini tak mencerminkan apa itu AUKU. Itu yang kita sebagai mahasiswa terkesan. Itu kerisauannya. Maksudnya pelaksanaannya tidak seindah janji penggubalan asalnya. Jadi masa sekarang apabila banyak gubalan dilakukan daripada beberapa ketika sebelum ini dan hingga hari ini yang akan diwartakan pada bukan diwartakan, akan dibentangkan sekali lagi pada 15 Mac yang akan datang ini.
Sebenarnya AUKU itu secara zahirnya perlu. Okey. Namun kekangan-kekangan yang yang menidakkan hak-hak mahasiswa di dalam AUKU itu wajar diketepikan. Ini yang sama pendirian oleh Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Kita meminta supaya banyak hak, lebih banyak kebebasan dari segi keuangan, dari segi naik chancellor punya kuasa, dan dari segi autonomi universiti dalam menzahirkan kuasa mereka terhadap Majlis Perwakilan Pelajar. Ini kita jelas supaya hak-hak ini dipelihara dan diberikan dan tidak dikacau sama sekali di dalam AUKU. Jadi saya, pada pendapat saya, AUKU itu wajar ada lagi, tetapi kekangan-kekangan seksyen yang melibatkan tindak tanduk pelajar itu, maksudnya gerak dibelenggu kerja, dibelenggu dalam tata tertib daripada universiti, harus dimansuhkan dan digantikan dengan baru. Dia cuma dilema di sini, Saudara Syamil. Apabila AUKU itu sendiri, walaupun sekarang telah digubal, Seksyen 15 telah dah tak ada, dan kebebasan sepenuhnya, saya boleh kata sekarang kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam politik ataupun kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial di luar universiti. Tapi dia masih terikat dengan sejarah kerana dia AUKU. Okay. Dia AUKU, walaupun pindah banyak kali, orang akan tengok AUKU 1971. Itu dia punya asasnya. Di mana asasnya adalah untuk dengan orang kata apa, dengan nadanya menghalang tindakan analisis subversif dalam universiti. Sebab pada masa tu kita tengok mahasiswa dah mula terlibat dalam kempen-kempen politik, menyebabkan parti pemerintah pada masa tu hilang 23 kali pertama tahun 1971. Katakanlah keajaman Nadi jadi kuat pada satu hari nanti, dah pergi balik pada idea tahun 71 ni, dah mula nak mengekang sebab akarnya. Itu persoalannya, sebab dia ada rantaian tu. Okey. Dalam perkara ini, saya nak mengajak doktor dan rakan-rakan kat luar sana untuk melihat kembali apa sebenarnya tujuan sesebuah undang-undang itu dibuat. Tak kisahlah undang-undang apa. Ya, seorang ahli falsafah yang menekankan tentang realisme, Langston misalnya, beliau berkata undang-undang ini wajar dilakukan bagi memastikan untuk mengawal sesebuah kumpulan ataupun sesebuah komuniti. Ini yang kita patut lihat dalam keadaan ini, sebab tujuan utama AUKU ini ditubuhkan adalah untuk memastikan pentadbirannya, untuk memastikan bagaimana fungsi dan hak-hak mahasiswa wajar diberi diiktiraf dan sebagainya, kan. Jadi kita lihat kepada itu dan kembali kepada yang seperti saya cakap tadi, at the end kuasa ini ditentukan oleh pihak penguasa. Sama ada mereka nak menterjemahkan dia ke dalam keadaan yang baik ataupun menterjemahkan kepada keadaan sebaliknya. So, kalau sebaik mana undang-undang tu, kalau penguasa tu ada niat yang tak baik, betul, safeguard macam mana pun, dia tetap boleh dimanipulasi. Jadi itulah maksudnya kita nak perbetulkan loopholes yang ada kat dalam AUKU ini bagi memastikan hak-hak ini terjamin, dapat realisasikan oleh mahasiswa kita. So pandangan MKM sendiri sebagai mantan pimpinan MKM, tak kisahlah walaupun ada sejarah tu sendiri, AUKU ni kita boleh hargai dan teruskan. Secara teknikalnya begitu, sebab dalam kita berbicara secara realiti, sekiranya kita perlukan sebuah akta yang baru dalam memberi pentadbiran dan sebagainya, kita sudah ada. Ya, di dalam AUKU ini, misalnya dalam Seksyen 8 yang memberitahu tentang perlembagaan universiti, dan Seksyen ada perkara untuk perkara am misalnya, di bawah AUKU ini yang membenarkan
pentadbiran ini dilakukan secara baik. So sekiranya perkara ini kita perlu ulangi dan membuat akta yang baru, dia akan mengambil masa yang lama. Dan mungkin setahun, mungkin 2 tahun nak masuk bacaan kali pertama, pindaan kedua. Dia akan memberi dia perlukan waktu untuk apa, untuk membuat kajian yang baru, untuk melihat draft tersebut. Tapi at the end kita dapat result yang sama macam aku yang dah sedia ada. Jadi cuma nama je lain. Betul, nama je lain. Baik kita kekalkan daripada kita ubah yang baru, tukar terus yang baru, kita kekalkan dan kita tukar, pindah yang mana perlu dipindah. Baik. Alhamdulillah kita dapat jawapan yang sangat, saya rasa, memuaskan daripada saudara Syamil, kerana dia sama juga dengan pandangan saya, kerana saya antara orang kata penulis zaman saya aktivis dulu. Saya banyak menulis beberapa buku seperti Mahasiswa Bangkit, Mahasiswa dan Universiti dan beberapa karya lain lah. So memang pandangan saya, kita tak boleh nak ambil mudah mansuh jauhku dan pada masa yang sama kita buat akta lain, kerana akan ada senggang masa di mana universiti dan juga pihak pentadbiran KPT sendiri tak ada punca kuasa. Betul. Dia nak refer macam mana universiti tu wujud atas punca kuasa apa. So alhamdulillah kita sependapat saudara Syamil. Alhamdulillah, dan kepada rakan-rakan terus subscribe dan juga jangan lupa mengikuti kami di platform Suara Anak Madani. Dan insyaAllah kita akan kembali dengan soalan seterusnya. Kita kembali lagi dalam platform Sembang Anak Madani yang dibawakan di bawah platform Suara Anak Madani. Bersama kita saudara Syamil Lutfi. Saudara Syamil, kita kembali untuk soalan yang kedua. Masih tentang AUKU lagi. Okey, saudara Syamil. So, saudara Syamil, saya nak pergi terus pada soalannya. Kalau kita tengokkan AUKU atau Akta 30 Pindaan 2019, nampaknya sangat-sangat umum. Pindaan tu membuka banyak ruang. Section 15 dah tak ada, dan kemudian banyak keadaan di mana menunjukkan loophole tu ada. Keadaan yang sangat-sangat blur di mana mahasiswa dikatakan dia tak ada halangan untuk buat. Contohnya kalau kata lepas ni mahasiswa sambil belajar daripada menteri pun tak ada halangan. AUKU tak halang pun. So antara perkara yang blur juga, maksudnya menjadi loophole di situ adalah tentang kata gerakan mahasiswa dalam bentuk pertubuhan yang dinaungi oleh parti-parti politik. AUKU tak halang benda ni. Maksudnya kalau ada parti politik, contoh keadilan nak buka cawangan MKM di UiTM, AUKU tak kata apa. Tak ada halangan di situ. Cuma isunya sini, kalau saudara Syamil tengok kenyataan oleh mantan Menteri Pendidikan Tinggi tahun lepas, Datuk Seri Khalid Nordin, tahun 2003, beliau mengatakan supaya parti politik tidak boleh menubuhkan cawangan di universiti bagi menumpukan usaha membangunkan kesarjanaan universiti di Songkong walaupun kelihatan bercanggah dengan Akta 30. Okey. So maksud di sini menteri kata kalau boleh janganlah buka cawangan parti politik dekat universiti. Pandangan Syed Syamil, perlu ke pertubuhan mahasiswa ni ada cawangan parti politik ideologi tersendiri ataupun perlu bergerak secara tanpa ideologi? Okey, secara teknikal saya bersetuju dengan mantan YBM berkenaan isu ini, kerana kita kena faham tugas seorang mahasiswa itu apa. Untuk memperkaya dan memperbanyakkan segala jenis ilmu yang boleh kita rangkum bersama di dalam dan di luar kelas. Sekiranya ideologi politik ini memasuki dan mendapat establishment di dalam universiti, dia akan secara akan mengganggu sedikit sebanyak dalam kerangka pentadbiran universiti tersebut. Di samping akan memberi kesan kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai sebarang ideologi ataupun bersifat neutral. Ya, sebab kita kena faham, yang pertamanya, universiti ini wajar dijadikan tempat ataupun medan untuk berwacana secara bebas. Jadi sekiranya cawangan ini ditubuhkan di universiti-universiti, tak kisahlah UMNO siswa, mahasiswa keadilan, kita ada mahasiswa bersatu, United Student United daripada mahasiswa bersatu dan sebagainya ini,
ia akan mengekangkan pemikiran ataupun influence kepada mahasiswa-mahasiswa di sesebuah universiti tersebut. Jadi saya fikirkan wajar supaya saranan yang diberikan mantan YBM sebelum ini diberi dan dititik beratkan oleh semua pihak. Persoalannya di sini, Saudara Syamil, kalau kita tengok kan, bersama orang kata halangan YB Menteri ataupun tanpa halangan, memang ada gerakan-gerakan atau pertubuhan mahasiswa yang ada ideologi parti-parti politik ni. Cuma dia tak berdaftar je. Dia orang bergerak, nak kata illegal tak illegal pun, dia ada dalam kampus, dia mengkader, dia buat aktiviti politik dan sebagainya. Cuma dia tak diiktiraf universiti saja. Okey. So maksudnya kalau nak kata menghalang, dia hanya tidak berdaftar saja. Dia tetap wujud. Betul. Okey. Ini yang kita lihat bagaimana AUKU memainkan peranan dalam memastikan kebebasan persatuan itu terus diberikan kepada semua individu di dalam negara ini, termasuklah mahasiswa. Kita dapat lihat one of the fundamentals di bawah perlembagaan persekutuan, iaitu kebebasan untuk berpersatuan. Jadi di dalam AUKU sebelum dipinda Section 15A, selain dia bercakap tentang keuangan pelajar, dia mentafsirkan tentang penglibatan mahasiswa di dalam pertubuhan di dalam universiti dan di luar, dan parti-parti politik di luar. Jadi kita mengambil langkah yang berani di bawah kerajaan Madani hari ini dengan meminda kekangan yang ada section ini khas di dalam AUKU ini, bagi memastikan pelajar mahasiswa ini dapat berpersatuan ataupun participate di luar, kan. Jadi berkenaan bagaimana ideologi ini tidak diberi establishment seperti cawangan dan sebagainya, namun diberikan melalui pertubuhan-pertubuhan ataupun persatuan-persatuan yang sedia ada di dalam parti. Kita tak menafikan benda ini. Memang ada sejak lama yang telah berlaku di dalam universiti. Kita ada ABIM, PKPIM misalnya. Kita ada mahasiswa Gamis misalnya. Kita ada juga Abata misalnya. Ini mempunyai ideologi mereka tersendiri. Sebenarnya ada hubung kait luar dengan parti-parti politik di luar dan misalnya. Memang mereka cakap mereka pertubuhan persatuan yang neutral, tapi kita faham di sebaliknya memang ada hubungan ataupun maksudnya guide mereka, pegangan mereka itu tersendiri di dalam sesebuah pertubuhan ini. Jadi cawangan tak boleh. Okey, saya setuju. Maksudnya establishment yang kita bagi pada parti politik ini untuk tubuhkan di dalam universiti tak perlu. Tapi melalui pertubuhan dan persatuan-persatuan ini okey, sebab mereka ini sampaikan ideologi mereka secara tidak langsung. Di samping tidak mengenepikan niat asal aktivisme mahasiswa itu sendiri. So maksudnya idea yang cuba dibawa oleh Saudara Syamil ni, kalau boleh kita tak nafikan bahawa gerakan-gerakan atau pertubuhan mahasiswa ni ada ideologi dan kaitan dengan parti politik, tapi kalau boleh jangan nampak secara harafiah, hanyalah jangan nampak secara nyatanya. Saya tak ada bercakap untuk kita tak menunjukkan secara harfiahnya. Maksudnya mereka ni dah kalau berpegang dengan ideologi, mereka tak boleh nak berlapis-lapis sama macam kita. Tapi untuk berpolitik di dalam universiti itu harus berpada supaya tidak memberi kesan kepada pihak-pihak yang lain. Sekiranya kita ada cawangan atau pertubuhan politik di dalam universiti, ini akan mengganggu-gugat sistem yang sedia ada bagi majlis perwakilan pelajar ataupun student union di beberapa universiti. Akan berlaku perebutan kuasa dan sebagainya. Perebutan kuasa dan sebagainya. Kita dapat lihat bagaimana realiti politik di luar, berebut-rebut dan sebagainya. Ini kita tak nak mulakan kancah
polemik ini di dalam medan mulia universiti, di mana kita sepatutnya berwacana, kita sepatutnya berbincang, berdiskusi, membedah segala buku yang ada, ilmu-ilmu yang patut kita garapkan antara kita. Saya nak cabar idea ni. Kita tengok di Indonesia, saya pernah buat pertukaran pelajar di Indonesia untuk 1 semester. Di sana memang secara terang parti politik itu memang ada orang kata apa, sayap mahasiswanya. Malah ini adalah merupakan perkadiran sejak awal untuk dia orang nak kenal pasti bakat-bakat baru yang akan dibawa sebagai pemimpin. So maksudnya dia punya kaderisasi dan juga perkembangan parti politik tu nampak ada hierarki, ada struktur yang cantik daripada peringkat universiti bawa ke peringkat pemuda dan kemudiannya naik ke peringkat kepimpinan dan sebagainya. Kalau kita gunakan idea yang dibawa oleh saudara Syamil tadi, maksudnya kalau kata mahasiswa nak buat aktivisme di luar universiti dan sebagainya. So maksudnya intellectualism dan sebagainya dibawa di luar universiti. Struktur tu nampak orang kata apa, tidak seperti yang berlaku di Indonesia lah. Dia tak begitu lancar. Ataupun macam mana pendapat saudara model yang kita cuba bawa di Malaysia ni? Di Malaysia kita mempunyai pendekatan kita sendiri berbanding dengan negara-negara paling dekat Indonesia misalnya. Pembawaan mereka itu lebih agresif dan lebih terbuka. Namun apa yang kita lakukan hari ini tidak melanggar ataupun tidak mengenepikan hak-hak asas oleh mahasiswa tu. Mahasiswa itu. Usaha bagi kerajaan madani sendiri itu kita lebih untuk mengenengahkan, untuk memartabatkan hak-hak mahasiswa ini untuk berpersatuan di luar dan sebagainya. Jadi apa yang YBM, mantan YBM sebelum ini tekankan supaya tiada cawangan dapat ditubuhkan dalam perjalanan untuk meminda dan menstruktur kembali AUKU ini adalah satu keputusan yang tepat. Ia bagi memastikan keadaan sekarang yang harmoni ini terus harmoni dan tidak ada sebarang cabaran-cabaran yang kita tak ingin berlaku dalam perjalanan untuk menstruktur kembali AUKU ini. Pendekatan itu berbeza, saya akui. Namun kita fikirkan ke effectiveness among these countries punya approach, maksudnya tradisi, culture dan sebagainya. Baik. So pandangan Sir Syamil, kita di peringkat kampus ni dah sekian lama harmoni tanpa orang kata apa, partisan politik di dalam dalam suasana kampus tu. Kalau boleh kita kekalkan begitu. Betul. Dan kalau boleh nak terlibat dengan politik, bukan kata tak boleh, di luar universiti. Betul. Saya tak mengatakan tidak boleh. Saya berpolitik dari sejak AUKU ini belum dimansuhkan, tapi syukur kita tak ada dapat apa-apa. So maksudnya sebelum MKM bergerak pun di luar universiti dan sebagainya. Ya, kalau aktivisme. tapi masih ada kekangan-kekangan yang waktu kita sebelum ini lakukan. Maksudnya sebelum section-section ini, perkara-perkara yang dipinda ini sampai kat luar pun dia kacau juga. Masih mengganggu kita. Maksudnya kita dibincangkan dalam mesyuarat dan sebagainya. Baik. Saya rasa kita dapat jawapan yang sangat tuntas daripada Saudara Syamil. Dia satu eksperimen, tapi eksperimen ni dia ada orang kata apa, harga yang perlu dibayar kalau dibenarkan. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam kampus kalau cawangan-cawangan ni masuk. Mungkin lebih teruk kalau kat Indonesia setakat bakar tayar. Betul. Kita tak tahu kalau politik kampus kita diwarnai dengan cawangan-cawangan parti politik, tahap mana perginya. Betul. Itu yang cuba dielakkan lah ya. Sebab kita dapat lihat bagaimana perpecahan yang sangat jelas berlaku dalam politik Kampus ni. Politik nasional kita. Sekiranya kita bawa budaya ini ke dalam universiti, kemuliaan universiti sebagai pusat membedah ilmu itu tidak akan tercapai. Sebab kita sama-sama nak bergaduh. Jadi ke manakah tujuan asal kita sebagai mahasiswa dan universiti itu ditubuhkan? Sekurang-kurangnya kalau kata mahasiswa nak beraktivisme, jangan dihalang di luar kampus. Betul. Itu permintaan yang kita bawa sebelum ini dengan jelas.
Selamat kembali dalam segmen Sembang Anak Madani bersama panel kita Saudara Syamil Lutfi. Untuk soalan terakhir kita, Saudara Syamil, ini tentang kemandirian pertubuhan dan gerakan mahasiswa di universiti di kampus ni. Isunya sekarang Akta 30 pindaan 2019 ada menyentuh tentang hak untuk pertubuhan mahasiswa, terutamanya mengumpul dana, mendapatkan dana dan sebagainya. Atas kebenaran Naib Chancellor. Cuma isu di sini tidak disentuh tentang pengurusan dana itu sendiri, di mana pertubuhan belia ni boleh atau tidak ada akaun bank sendiri. Ada orang kata apa? Ada orang kata apa? Tabung sendiri untuk bergerak. Situ satu loophole. Isu di sini saya nak bertanya kepada saudara Syamil, perlukah pertubuhan mahasiswa ni ada orang kata apa, akaun sendiri untuk menyimpan dana, ataupun kita boleh percaya dengan sistem yang ada sekarang di mana HCP memegang dana-dana di sini dan nampak lebih terurus lah dengan akaun yang lebih orang kata apa, selamat dan sebagainya. Okey. Bagi saya, sepanjang jadi pelajar, dapat nak buat program, nak tunggu dana, kita cari sendiri, tiba-tiba masuk akaun HCP, nak tunggu pula daripada proses HCP nak sampai ke kita tu, it takes time. Paling kurang pun 2 minggu. Sangat-sangat tak munah sabar. Kadang-kadang program tu tak sampai 1,000 pun. Nak ambil masa sampai berminggu-minggu, nak dapat kelulusan, dapat balik. Duit tu kita cari sendiri. Duit yang kita cari sendiri, kita nak dapat kelulusan kita punya, nak dapat duit kita daripada HCP. Yes. So bila tak ada account bank di kepada pertubuhan atau persatuan di dalam universiti ni, kita dapat saksikan dia agak bergantung. Dia agak terbatas dalam nak menggerakkan apa agenda mereka. Okey. Lagi satu, pengurusan keuangan itu perlu diuruskan sendiri oleh pertubuhan tersebut dalam memastikan macam mana mereka ini menggerakkan pertubuhan mereka. Sekarang ini kita tak pernah disentuh di mana-mana AUKU ataupun mana-mana akta yang di bawah AUKU misalnya untuk bercerita tentang penubuhan akaun bank bagi persatuan atau pertubuhan di dalam universiti ini. Tak ada. Tapi kita dapat lihat sebelum ini mana-mana dana itu harus diberikan kepada akaun universiti. Okey. Jadi pada pendapat saya, dia punya proses tu orang di luar faham. Macam Saudara Syamil, kalau ada pertubuhan mahasiswa yang berdaftar bawah universiti, dia minta dana untuk buat program dengan orang luar. Betul. Duit tu tak masuk dalam akaun pertubuhan dia kena masuk dalam akaun HCP. Kemudian Saudara Syamil kena minta dengan HCP untuk duit tu keluar. Yes, kita nak minta kelulusan pula daripada HCP. Duit kita yang kita cari. Mana logik je? Tak ada logik kalau kita teruskan kaedah macam ni. Sebab at the end, dia akan membantutkan segala-galanya. Sebab masa tu. Betul. Jadi, apabila datang kepada situasi ini, saya sangat bersetuju. Ya, saya sangat bersetuju bagi persatuan atau pertubuhan ini untuk ada mereka punya akaun bank tersendiri. Kadang-kadang kita rasa cemburu kan, perbandingan pertubuhan belia dengan pertubuhan mahasiswa, di mana pertubuhan belia di luar sana ada akaun sendiri, umur lebih kurang sama, tapi dia orang ada akaun sendiri dan dia orang lebih bergerak lebih laju. Sebab akaun sendiri tu. Ini saya nak sentuh tentang kaedah pendaftaran mereka. Kaedah pendaftaran bagi gerakan-gerakan belia di luar. Mereka ini terikat dengan ROI ataupun ROS. Tetapi pertubuhan dan persatuan universiti ini terikat kepada universiti itu sendiri. AUKU itu. Dan apabila jadi masalah ini, implikasinya seperti yang saya cakap sebentar tadi. Kekangan untuk dapat duit itu lama, kan? And then pengurusan itu, kewangan itu mereka tak belajar sendiri macam mana nak uruskan duit mereka, kan? Jadi sebab akaun ni diuruskan oleh HCP. Ledger dia pun kita tak pernah tengok. Betul. Kita sekadar pergi hantar surat je. Ada baki, tak ada baki pun tak tahu. Betul. Kadang-kadang minta tak dapat pun banyak mana yang kita cari tu. Sebab mereka konon-kononnya ada charge dan sebagainya. Yang kita tak tahu charge apa. Yes. Jadi sangat-sangat perlu untuk sesebuah pertubuhan itu ada akaun bank mereka sendiri. Okey, saya nak provoke sikit. Sebelum 71, Student Union di Universiti Malaya ada akaun sendiri dan bergerak sendiri.
Dana dia orang boleh buat pusat printing, boleh buat ada bas sendiri dan sebagainya, ada kerani dan sebagainya. Sehebat itu Student Union kerana ada akaun sendiri. Tapi banyak berlaku report ujung tahun di mana duit hilang, duit short dalam akaun. Selepas tu AUKU dibuat dan untuk mengelakkan penyalahgunaan dana oleh mahasiswa ni, duit tu dipegang oleh universiti. So kalau kita bagi Pertubuhan Belia ni memegang akaun sendiri, tak ke kita risau dengan berlaku tak amanah, pecah amanah dan sebagainya? Nak bercerita tentang salah guna kuasa pecah amanah ni, you jadi Prime Minister pun you boleh pecah amanah. Atas individu tu. Atas individu. Dia sebenarnya atas individu. You letaklah Tok Lebay jadi NYDP ke Presiden kepada Student Union tu. Kalau dia tak amanah, tetap tak amanah. Jadi point dia adalah kaedah itu harus diberi exposure kepada mahasiswa. Kebergantungan dan berdikari kepada mahasiswa itu perlu dimartabatkan. Kepercayaan tu perlu Kepercayaan itu harus diberikan. You kalau kata mahasiswa tak dapat nak jaga akaun bank sendiri, HCP belum tentu lagi mereka telus. Mungkin ada invoice yang boleh mereka buat sendiri. Kalau tak mungkin. Itu disclaimer dia mungkin. Sebab tu saya cakap, you tak kisah you siapa. You kalau you sifat you begitu, you baik, you sebaliknya nauzubillah lah. Kan? Tapi yang pentingnya latihan dan kepercayaan itu untuk diberi kepada mahasiswa. So akaun bank ni kalau kita ada, bagaimana, siapa yang nak pantau dan bagaimana cara kita mengaudit akaun bank ni? Sebab kalau kita takut diserahkan kepada adik-adik junior akaun bank ni, tiba-tiba akaun bank tu kosong. Siapa yang bertanggungjawab untuk pantau benda-benda macam ni? Okey. Ini kita dapat melihat bagaimana kaedah Jabatan Audit Negara untuk buat mereka punya job scope dalam mengaudit akaun tertentu. Di setiap universiti ini mereka boleh menubuhkan jabatan sebegini dalam memastikan kelancaran ataupun management of the financial itu di dalam keadaan yang baik. Ini kita boleh bagi peranan kepada HCP untuk mereka jadi juru auditor. Tapi untuk mereka uruskan duit kita, no. Sebab ini sepatutnya untuk mahasiswa. Mahasiswa yang mencari sendiri dan sebagainya. Jadi ini kaedah yang digunakan oleh student union juga. Maksudnya audit tu akan ada dan dalam memastikan ketelusan di dalam organisasi tersebut. Tapi pengurusannya tetap mahasiswa. The idea is from mahasiswa kepada mahasiswa sendiri. Betul. Sampai bila kita nak tengok mahasiswa kita ni dipersoalkan? Maksudnya beri kepercayaan, insya-Allah saya rasa duit tu banyak mata yang memahati. Betul. Dalam pertubuhan. Bukan presidennya ada. Kita ada AJK dan sebagainya. Dan nak menyalahguna kuasa itu bukan senang. Nak salah guna kuasa tu dia kena tahu cara-cara dia. Kan? Dia bukan seorang yang kontrol akaun. Kalau contoh bendahari kena dapat approval kalau nak keluarkan duit dan sebagainya, dia tak boleh buat seorang-seorang. Kini kita dah ada banyak kaedah bank transaction yang kena ada 2 orang, 3 orang saksi untuk approve transaction tersebut. Jadi kepercayaan itu harus diberikan kembali. Cuma kaedah itu harus ditelitilah dengan baik. Baik. Sembang Anak Madani dibawakan oleh platform Suara Anak Madani. Bersama kita saudara Syamil Lutfi membincangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu aktivisme mahasiswa dalam kerajaan madani. So perbincangan kita hari ini, saya rasa kita dah conclude banyak benda. Ada perkara yang kerajaan madani perlu perbaiki. Betul. Ada yang telah dibuat nampaknya selari dengan pendapat saudara Syamil dan perlu diteruskan. Betul. Cuma kita nak pergi kepada pesanan dan juga harapan tak akhir ni. Kalau kita tengok mahasiswa sekarang ni dah mula mempersoalkan tentang AUKU dan sebagainya. So harapan saudara Syamil yang dah menginjak ke alam pekerjaan meninggalkan alam mahasiswa ni, perjuangan yang perlu diteruskan oleh adik-adik mahasiswa ni, apa yang perlu diberi fokusnya? Harapan saya mudah.
kita dari pembangkang selama ini bergerak bersama-sama kumpulan mahasiswa dalam mengangkat idea reformasi hari ini. Kita harus sekurang-kurangnya tidak mengenepikan kumpulan mahasiswa yang sedia ada, khusus bagi pihak kerajaan. Jadi, sebarang keperluan ataupun hak yang terlibat dengan mahasiswa, kerajaan harus pastikan perkara ini dicapai. Okey, bagi adik-adik yang ingin meneruskan legasi pertubuhan dan persatuan mahasiswa di luar sana, fikirkan kebajikan mahasiswa kita. Apa keperluan yang harus mahasiswa ini kita fokuskan. Perkara yang perlu dielakkan. Okey, perkara yang perlu untuk mahasiswa di luar sana, kita negara hukum mempunyai bimbingan ataupun guidelines dalam meneruskan kita punya gerak kerja. Jadi tetaplah berpegang teguh dengan apa yang dilakukan ataupun dinyatakan di dalam undang-undang kita. Dan saya yakin dalam menuju fasa yang akan datang, kerajaan Madani hari ini, mereka ini bukan sekadar bercakap kosong, sebab bukti-buktinya sudah kita dapat lihat, ya, di dalam tindakan-tindakan mereka dalam memastikan hak-hak mahasiswa ini terus terjamin. Ya, namun saya tak nafikan ada beberapa perkara yang harus kerajaan Madani ini memberi penekanan atau memberi penambahbaikan dalam memastikan segala urusan yang kita bincangkan tadi berjalan dengan lancar. Ya, jadi tindakan hari ini saya puji, namun masih ada perkara yang harus dititik beratkan selepas ini. Dan sekali lagi saya mendoakan agar aktivisme mahasiswa ini terus mekar dalam kalangan mahasiswa kita. Sekiranya kerajaan Madani hari ini cuba membuat porak-poranda, cacar merba dengan tindak tanduk mereka dalam mengekang hak-hak mahasiswa, saya jamin dan saya berjanji saya sendiri yang akan turun ke jalanan untuk menentang segala perancangan yang tidak selari dengan mahasiswa kita. Baik, alhamdulillah kita telah berbincang panjang. Nampaknya kasih sayang dan jiwa membara terhadap mahasiswa tu masih kuat lagi. Ya. Walaupun sudah menganjak ke alam yang lain. Selepas ni kita cuba move on. Dah tak nak bawa dah mahasiswa punya tajuk. Tak adalah gurau. Ya. Perjuangan untuk adik-adik tu kita akan terus sokonglah, insya-Allah. Sebab kita datang daripada mahasiswa, kita fikirkan untuk mahasiswa. Betul. So insya-Allah, alhamdulillah hari ini kita telah habis berbincang tentang isu aktivisme mahasiswa dalam kerajaan Madani, dan harapan telah disampaikan supaya adik-adik mahasiswa terus dengan perjuangan dan cuba elakkan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Kita beraktivisme, kita radikal dan sebagainya dalam lorong, dalam ruang yang dibenarkan. So insyaAllah bersama lagi dengan Sembang Anak Madani di platform Suara Anak Madani minggu hadapan bersama dengan panel baru dengan tajuk baru yang akan kita war-warkan dalam media kita selepas ini. So insyaAllah terus bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.